Bismillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai sudah kita dalam slot Peyatim pagi ini. Tentunya di sebelah kiri saya. Sebelum tu kita nak beritahu kepada anda topik kita pagi ini, Lambaian Syurga Tuhan Ajarkan Aku. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersama dengan ikon Peyatim tentunya yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah a.k.a. Zul Arifin yang dirindui selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Kak Farah. Alhamdulillah. Abah sihat ya? Syukur, Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah, ceria, berseri-seri, nampak makin muda. Itulah ramai orang cakap itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, dan di kanan kiri kita, rakan-rakan usrah yang comel-comel lotek kita bawakan. Masya Allah. Ini semua ni boleh doakan untuk Kak Farah juga nanti. InsyaAllah kita bersama dengan adik Muhammad Anaman Search Abdul Malik, adik Ashraf Zuhairi Abdullah, kita ada adik Nur Syafara Killa, Kristina Irwan, Farah juga sama kita, dan juga adik Putri Syahara Arziana Abdul Malik. Masya Allah. Assalamualaikum, good morning. Sihat ya semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah, yang pertama-tama sekali kita nak bersama dengan Tok Abah lah, tentunya kita nak bercakap tentang pendidikan. Kalau tadi pendidikan anak-anak istimewa, sekarang ni pendidikan untuk adik-adik kita, anak-anak yatim yang merupakan generasi yang hebat juga, yang memang kita tidak boleh sisihkan dan juga tidak boleh biarkan mereka ini. Dan bagaimana potensi anak-anak yatim ini, Tok Abah, berkenaan dengan inilah kita perlu gilap, kita perlu asah bakat dan juga potensi mereka untuk menjadikan mereka salah satu aset yang menjadi nadi pembangunan negara. Silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Kak Farah dan adik-adik ya. Anak-anak ni semuanya kesian ya. Semuanya satu kata tu ujian dari Allah semuanya. Sebenarnya Tok Abah buat kajian sikit, dia kata ada sekitar 150 juta anak yatim seluruh dunia. Itu anggaran, mungkin lebih ya. Dan kalau tidak ada bantuan orang sekitar, maka ramai anak-anak yatim ni yang tidak dapat menggilap potensi mereka yang sebenar. Jadi itu sebabnya Tok Abah nak minta lah semua orang, termasuk di Tok Abah ni, Kak Farhan, semua orang ya, tolong rasa terpanggil untuk bantu mereka ya, dengan berbagai-bagai cara. Pertamanya kita kena ingat bahawa selalu kita dipesan oleh para asatidzah, ana inda zanni abdi bi, ya, seperti hadis kursi ya, Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi kalau semua orang sekitar ni bersangka baik pada anak yatim dan membantu anak-anak yatim ni agar mereka yakin akan diri mereka, mereka ada potensi, maka itu asas ya. Sebab Tok Abah banyak membuat program dengan anak-anak ni. Salah satu soalan yang Tok Abah mula-mula tanya ialah, siapa yakin mereka pandai? Mungkin dalam 1,000 orang pelajar depan tu, 1-2 yang berani angkat tangan. Cikgu-cikgu pun tak angkat tangan. Siapa yang yakin dia bodoh? Of course lah, tak ada. Siapa yang yakin dia sederhana? Cikgu-cikgu pun angkat tangan. Jadi ini bermaksud maka ramai kita entah macam mana, mungkin didikan dan rasa-rasa macam nak jadi orang yang tawaduk, kita rasa kita sederhana, tidak hebat, taklah bodoh. Tapi ingat, Allah bertindak ikut sangkaan hamba-Nya. Jadi anak-anak yang sangka dia tak hebat, yang cuma sederhana, maka takat sederhana je mereka. Jadi satu kena dibetulkan. Itu sebabnya kita juga kena lihat bahawa anak-anak ni kena tengok contoh-contoh. Di sekitar kita ramai ikon ya, di kalangan anak yatim yang sudah berjaya. Ada anak yatim jadi profesor, jadi Kak Farah pernah jumpa kan? Doktor, that's right. Penama CEO, dahsyat ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga anak yatim. Jadi kita kena ada ya ikon-ikon atau orang yang anak yatim yang jadi kata contoh, sebab mereka ni seeing is believing. Jadi kalau kita cakap aja mereka susah, kita boleh tengok, oh ini betul lah anak yatim menjadi berjaya, mereka akan dapat semangat. Jadi alumni rumah anak yatim yang berjaya, tolonglah ya. Dan of course lah ya, yang Tok Abah selalu pesan sebab doa silahul mukmin. Jadi bekalkan pada anak-anak ini di samping teknik, strategi, kaedah, rangka tindakan yang positif, bekalkan mereka dengan doa-doa agar mereka dapat keyakinan untuk dapat menggilap potensi mereka, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan adik-adik yang ada bersama dengan kita ni nampak dah move on, nampak bahagia, nampak ceria wajah-wajah mereka semua, masya-Allah. Jadi kita tanya rahsia ni, macam mana mereka boleh terus ada orang kata inspirasi, motivasi yang positif dan sebagainya. Okey. Tapi Tok Abah, ada juga anak-anak yatim di luar sana yang masih lagi dihantui dengan kesedihan, masih lagi mungkin ada yang sedang down, putus asa dan sebagainya. Tok Abah di sini sebagai seorang pakar motivasi yang kita dah tengok daripada kecil lagi, Tok Abah boleh tak bagi kata-kata yang positif yang boleh menjadi pemangkin agar mereka terus bersemangat di luar sana?
Ialah apa nama ini isu yang sangat penting lah ya. Itu sebenarnya Tok Abah banyak kali dah ulang ya dalam program kita ni bahawa kita ada OKU tadi macam pelajar yang istimewa ni ya, OKU. Tapi anak yatim ni Tok Abah panggil mereka sebagai AKU. Anak-anak kelainan ujian. AKU ni anak-anak yang diuji sejak kecil lagi dah diuji dengan ketiadaan ibu bapa ataupun kedua-duanya. Jadi pertama-tamanya kena ingat bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah uji kita sebab Dia sayang. Allah uji kita sebab sayang. Itu hakikat. Bukan kata itu cakap senanglah. Tak, memang reality. Dan of course kita tahu Allah uji kita ikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Dan ingat, saya dah sebut tadi Nabi Muhammad SAW juga seorang anak yatim. Jadi ini sebagai satu model yang paling powerful ya untuk kita naikkan bangkitlah daripada masalah dan tekanan. Dan keduanya of course lah, tak dapat tidak untuk jadikan anak-anak yatim ini lebih yakin dapat bangkit daripada apa yang mereka hadapi ialah tolonglah ya bila kita rapatkan diri kita dengan Allah, Allah akan beri kita jalan keluar. Ya, sentiasa ada harapan untuk orang yang berusaha, sentiasa ada jalan untuk orang yang berdoa. Dan doa tanpa ibadah kosong. Kita nak berdoa tapi tak jaga ibadah. So jaga ibadah dulu, anak-anak ni kena dididik untuk jaga ibadah, and then disuruh berdoa, insya-Allah ya mereka akan naik ya, akan bangkit semula. Dan of course lah yang paling penting untuk nak sebut di sini ialah latih anak-anak ni untuk disiplin. Untuk disiplin. Ini yang paling parah ni. Baik orang yang ada mak bapa atau apatah lagi anak yatim ya, dia kena ada disiplin, ada kata orang tu dapat mengawal mengurus diri kita. Ya, ini kita banyak. Dan Tok Abah tengok satu hadis riwayat Tirmizi ya, inna izamal jazai ma'a izamil bala ya, sesungguhnya pahala yang besar itu untuk orang yang diuji dengan berat. Jadi kalau Kak Farah sendiri dapat ujian berat, maka ada pahala besar kalau kita dalam keadaan redha dan moving forward lah, terus bertindak sesuai dengan cabaran yang kita hadapi, insya-Allah. Allahu akbar. Bersangka baik dengan ujian yang Allah berikan, bersangka baik juga dengan orang di sekeliling kita, insya-Allah. Nawai itu kita semua kena baik, kena bersih, insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah. Ada soalan rakan-rakan Usrah Comel kita nak tanya terus dengan Tok Abah. Siapa yang nak mula dulu ni? Yang sebelah kiri Aunty Farah ni siapa nama yang handsome kacak ni? Namanya? Muhammad Animal Search. Okey. Cakap kat mic. Okey, silakan. Cakap je dengan mic. Okey, namanya? Muhammad Animal Search. Allah, hai nama unik sekali. Okey, teruskan soalannya. Tok Abah, kalau saya di sekolah, cikgu selalu beri latih tubi. Kadang-kadang terlalu banyak latih tubi menyebabkan kita rasa cepat bosan. Okey. Bagaimana nak buat Tok Abah? Latih tubi ni kira homework lah Homework sekolah. lah. Banyak sampai bosan. Okey, sebab rupanya pernah Tok Abah tengok satu kata-kata daripada orang bijak pandai. Ni orang Cina dia kata apa? Apa saya dengar saya lupa. Jadi kalau kita dengar cikgu ajar lupa. Apa saya lihat saya ingat. Jadi kita kena tengok ya. Apa saya bikin, apa saya buat, saya akan faham. Dan ingat sambil. So bila kita buat latih tubi itu, buat homework, buat tugasan, maka kita betul-betul faham. Jadi kena ingat ya. Cikgu yang sayang pada muridnya dia bagi kerja rumah. Cikgu ni best, dia tak ada homework, bestnya. Padahal tak ada homework, tak boleh faham. Tanpa tugasan, tanpa homework, kita tak boleh faham sebenarnya apa yang cikgu ajar. Jadi cikgu yang sayang pada muridnya walaupun nampak boringnya, banyaknya kerja rumah. So kita kena yakin itu. Satu. Yang keduanya, untuk kita tak bosan, ini dia. Ramai pelajar terlupa ni. Tok Abah buat survey Bandung Kak Farah ya. Berapa orang anak murid depan cikgu ni, depan Tok Abah lah ya. Ada 1,000 orang yang tiap-tiap hari doakan gurunya. Tak sampai 10%. Tak sampai 5% saja. So doakan guru, doakan guru, doakan guru. Bila kita doakan guru, kita akan sayang kat guru, guru sayang kat kita dan ada dapat keberkatan ilmu. Ilmu yang cikgu ajar berkat, jadi kita seronok nak belajar guru yang kita sayang. Bila kita sayang kat cikgu, kita seronok belajar ataupun sedia menerima apa yang cikgu beri dengan tidak bosan. Ya, jadi doakan guru dan of course suasana belajar. Suasana belajar ni kena seronok, iaitu Tok Abah tengok suasana yang seronok ialah bila ada warna hijau dia akan tenang, warna kuning akan ceria. Ya, jangan warna yang gelap ataupun warna yang terlampau pudah lah ya. Itu satu. Dan of course rupanya pokok-pokok, kalau boleh rumah-rumah anak yatim ke mana ke, tolong letak pokok-pokok hidup yang boleh senang dijagalah, kaktus ke apa ke, dan rumah aloe vera ke, sebab pokok hijau ni di samping memberikan oksigen, dia juga menyejukkan mata. Jadi seronok kita belajar.
seronok belajar insya-Allah. Dan of course lah yang paling penting masa belajar seboleh-bolehnya cikgu kena ingat, penjaga rumah anak yatim kena ingat, semasa belajar kalau boleh semua pelajar duduk menghadap kiblat. Bila kita duduk menghadap kiblat, maka kita akan tenang, kita akan seronok, kita akan bersemangat sebab bila kita menghadap kiblat, ayon kat badan dengan ayon kat bumi selari. Jadi di samping sunnah, lepas tu baca doa penerang hati, mulakan senyum, doakan guru, doakan kawan, kita akan seronok buat kerja rumah dan tak bosan insya-Allah. Masya-Allah, Aunty Farah pun kena macam tu juga. Balik-balik sekolah kena buka buku dulu. Kalau tak Aunty habis lupa apa yang cikgu ajar. Betul, Gone. Selamat betul. tinggal. Bye-bye. Masya-Allah. Okey, kita nak bersama dengan rakan Usrah di sebelah kanan pula ni Adik comel kita namanya siapa? Silakan cakap terus. Siti Nurain. Siti Nur Ain. Alah, suara sedap-sedap bahasa menyanyi sedap ni. Siti Nur Ain dengan soalannya, silakan adik sayang. Tok Abah, apa tip untuk seseorang sentiasa bersemangat menuntut ilmu? Tips untuk sentiasa bersemangat Tadi wajar. supaya tak bosan, ini pula supaya bersemangat. Itu dia. Pertamanya Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita supaya seronok belajar tak bosan, kita pertama-tamanya kena jadi orang baik. Kena jadi orang yang baik dulu, dan ingat kita semua belum cukup baik jadi kita jadi orang baik caranya ialah of course lah contoh ulang kena jaga ibadah, solat jangan tinggal solat jaga ibadah. Lepas tu hormat semua orang. Hormat kalau kat rumah yatim, hormat penjaga kita, hormat kita punya abang kakak yang lebih dewasa, dan of course hormat dan sayang semua guru. Ini penting sangat, dan tolong menolong. Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. Jadi tolong menolong, jangan kau tolong orang, kau malah kau tak tolong kerja, aku pun banyak kerja. Jadi kita tolong orang. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kita tolong orang untuk berjaya, maka Allah akan tolong kita untuk berjaya. Tolong orang. Kita tolong orang. Jadi ini, dan of course kita kena suasana tu kena seronok. Kita semangat bila suasana seronok. Dan biasanya bila kita ada discussion group, ada kumpulan, kita belajar dengan kumpulan seronok. Ya, betul. Dan ramai orang kadang tak seronok belajar sebab dia tak faham teknik belajar yang betul. Ada pelajar yang mungkin tak tahu Kak Farah ni orang yang visual, baca je faham. Ada orang di audio, kedengar baru faham. Ada orang kinestetik, dia kena buat baru faham. Ya, saya lah tu. Kena buat, kena tulis baru faham. Ni pelajar kinestetik. Jadi kena faham. Style jadi cikgu ke penjaga ke abang kakak kena tolong adik-adik ni. Dia ni jenis kinestetik. Dia kena bergerak, dia kena buat baru dia faham. Ada orang dia baca faham, ada orang kena dengar. Ada tu bincang, bila dia baca dia tak faham tapi tak dapat lekat. Tapi bila dia dengar orang cakap, baru dia betul-betul. Jadi ini benda lah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita, dan of course lah, Toba ingat untuk kita seronok dan bersemangat, suasana tu kena betul. Jadi kita teratur. Kalau boleh tadi ingat balik, ulang balik. Belajar menghadap ke kiblat, baca doa penerang hati. Allahumma aftah alaina, qalu subhanakallah, rabbi shrah li sadri. Ini semua-semua dah hafal ni. Baca doa penerang hati. Jangan lupa al-alam nashrah, al-insyarah, untuk tenang kepala dan juga dapat mudah mengingat insya-Allah. Dulu sebelum kita start mengaji, kita baca Rabbi Shrah Li. Rabbi Shrah Li. Doa penerang hati itu insya-Allah mudah-mudahan sentiasa diterangkan hati mudah-mudahan. Baiklah, jangan sampai ke penghujung ni Tok Abah. Kita nak tahu tentang kempen Apia. Secara ringkasnya Tok Abah silakan. Kempen Apia ni ialah kita peyatim dengan bantuan Yayabat Yatim, dia ada satu projek untuk buat Apia, Akademi Pendidikan Islam Anak Yatim ASEAN. Jadi itu sebabnya kita ada nombor akaun tu. Jom barang siapa nak bersama Nabi, barang siapa membantu anak yatim, apatah lagi dalam pendidikan, insya-Allah bersama ana wakafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dengan orang yang membantu anak yatim ni di syurga begini, dicenggini. Jadi jom kita sama-sama bantu kutip dana untuk membentuk Apia ni, Akademi Pendidikan Islam Anak Yatim. Mudah-mudahan kita akan bersama Nabi di syurga nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Amin. Itu yang kita doakan. Baiklah. Terima kasih ikon peyatim Tok Abah kita, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, yang daripada kecil sampai kita besar saya ni dah beranak 3 dah, masih lagi mendengar kata-kata positif, kata-kata motivasi, inspirasi pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga adik-adik yang kita sayang,
disayangi. Ini dia generasi yang bakal memimpin negara kita, Masya Allah. Anak-anak yatim yang disayangi, adik Muhammad Animan Search Abdul Malik, adik Ashraf Zuhairi Abdullah, adik Nur Syafaraqillah Kristina Irwan dan juga adik putri Asyahara Araziana Abdul Malik. Terima kasih semuanya adik-adik sayang, all the best. Sentiasa semangat wajah dan sentiasa insya-Allah buat apa-apa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jumpa lagi insya-Allah di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Saya teruskan baton saya pass baton saya kepada Abu Talib. Silakan. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.